Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah iaitulah surah yang ke-62 dari awal Quran, surah yang kelima dalam juzuk yang ke-28. Surah yang kelima dari juzuk 28, nama dia surah Al-Jumu'ah. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan juga huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Jumu'ah, balik kepada muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Madinah ataupun dinamakan Madaniyatun bittifaqi ulama'it tafsir. Alhamdulillah, sepakat ulama tafsir kata surah ini Madaniyah. Awana Madaniyah, surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 11 ayat. 11 ayat bittifaqi ulama'il ad. Ulama-ulama bahagian bilangan ayat juga ittifaq. Ayat dia 11. Jadi muqaddimah surah kita ni tidak banyak masalah. Tasmiyatus surah, nama surah ini dinamakan surah Al-Jumu'ah. Para pelajar, para penonton ingat, bila sebut Jumu'ah itu bahasa asal dia dalam Quran tu dia Jumu'ah dengan mim dhammah bagi depan, Jumu'ah. Bagi kita orang Melayu, hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Ayat Quran kata Jumu'ah. Betul balik lah. Kita ikut dalam sebutan Al-Quran lagi cantik. Kalau kita sebut hari hak kita faham pun boleh. Yang penting kita tahu apa yang kita nak kata, kan? Jadi surah Al-Jumu'ah ini tertulis dalam kitab-kitab tafsir, dalam mushaf, dalam kitab-kitab hadis dan juga dalam athar al-marfu'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut nama surah Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah ini iaitulah nama lil yaumis sabi', hari yang ketujuh daripada hari seminggu, nama dia Jumu'ah.
Kerana pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam bersegera ke tempat solat Jumaat sebaik-baik sahaja mendengar seruan azan bang serta meninggalkan kerja-kerjanya seperti berjual beli dan kerja-kerja lain untuk pergi ke masjid mendengar khutbah dan mengerjakan solat Jumaat yang termaklum. Setelah selesai Jumaat salat, mereka digalakkan meneruskan usahanya mencari rezeki sambil mengingati Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Ini dipanggil dalam bahasa ulama usul al-amru ba'dal hazri yadullu 'alal ibahah. Lepas larang patut suruh, maka dia jadi harus. Dia tidak jadi wajib. Ini kita akan bincang dalam ayat 9 nanti insya-Allah. Intisari kandungan, isi ringkasan kandungan, sinopsis dia panggil. Pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan limpah kurnianya yang merupakan sebesar-besar nikmat dan sebesar-besar rahmat yang diberikan kepada bangsa Arab secara khusus dan bangsa-bangsa yang lain secara umum, sehingga mereka menjadi umat Islam. Tak kira bangsa apa, kalau duduk di bawah panji-panji Islam, maka orang itu selamat. Aslim taslam. Nabi hantar surat kepada pemimpin dunia, dua patah yang Nabi kata, aslim taslam. Mau masuk Islam, mu selamat. Oh, dua patah. Mudah ya. Dah. Mari selamat. Tak masuk Islam, selamat atas dunia, berat di akhirat. Allahul musta'an. Maka Allah Ta'ala diberikan kepada bangsa Arab secara khusus dan bangsa lain secara umum sehingga mereka menjadi umat Islam dengan mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sudah sewajibnya mereka bersyukur akan nikmat dan rahmatnya itu. Kalau kita tak syukur, dia dua yang manusia atas dunia ni, syukur alhamdulillah, tak syukur kufur nama dia. Kufur dia dipanggil kufur nikmat, ada kufur kafir. Dia ada dua. Kita dah bincang dalam siri lepas apa makna al-kafara tu kan, makna satara. Mengenai penolakan kaum Yahudi terhadap Islam, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya itu telah pun diterangkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurah. Dalam kitab Taurah sudah ada sifat Nabi. Dalam kitab Injil sudah ada juga. Allah gambarkan keadaan mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Puak-puak Yahudi ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak cucu mereka. Tetapi apa boleh buat? Bukan salah ibu mengandung, salah dia kerah kepala. Orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang dipertanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurah, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab itu dan tugas itu, samalah seperti dongki, keldai yang memikul benda-benda kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Allahu Akbar. Tu hak bandingnya orang pikul tanggungjawab tak tahu ke satu, seperti himar, dongki yang bodoh duk pikul barang atas belakang dia tak tahu apa. Allahul musta'an. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Tamatlah muqaddimah para jemaah, kita pergi kepada ayat yang kita nak bincangkan ini insya-Allah. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam juzuk yang ke-28, surah yang kelima, iaitulah nama dia surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi
Sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam. Al-Quddus, Al-Malik dengan makna yang menguasai sekalian alam. Ingat, kita akan ulang sifat Allah Ta'ala ini, nama-nama ini dalam perbincangan kita ini. Jadi para jemaah, para pelajar kena ingat. Al-Malik dengan makna Allah Ta'ala yang menguasai sekalian alam, pemilik. Al-Quddus yang maha suci. Al-Aziz yang maha berkuasa, gagah perkasa. Al-Hakim lagi amat bijaksana. Ada berapa sifat sini? 4. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Masya Allah. Maka Allah SWT istaftaha bitasbih. Dia mulakan ayat ini dengan tasbih, yusabbihu. Tuan-tuan ingat ke tidak? Dalam surah Saf, tengok surah Saf, Allah mula dengan mula dengan apa? Sabbaha ya ayyuhallazina amanu, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dia guna dengan lafaz madhi, isyarat ila araqati tasbih. Artinya tasbih ni telah dikenali, memuji Allah Ta'ala ni daripada awal dunia lagi sudah puji. Mari ayat kita ni yusabbihu diguna lafaz mudhari'. Orang yang belajar ilmu nahwu ilmu bahasa Arab, madhi dengan mudhari' itu makna mudhari' itu apa dia? Yadullu ala istimrar. Artinya segala makhluk atas dunia ni berterusan. Daripada zaman Nabi Adam dulu mereka sudah kenal kaifa tuqaddis, kaifa bagaimana nak mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan, yang menunjukkan bahawa semua alat al-kaun, alam universe ini semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang melanggar arahan ini siapa? Tanda para jemaah. Yang melanggar arahan ini iaitulah al-insi wal jin al-asi. Manusia dengan jin yang derhaka, haniyah. Dua jenis makhluk yang bermasalah. Manusia yang beriman yusabbih, sabbaha wa yusabbihu, bertasbih dan terus bertasbih memuji Allah Ta'ala. Jin yang beriman sama juga, sabbaha yusabbihu. Tapi jin dan manusia yang derhaka lah, mereka tidak tasbih, mereka duduk puji berhala-berhala, duduk memuja hantu-hantu, jemalang dan apa tu, ataupun mengikut hawa nafsu, wal iyaz billah. Yusabbihu, segala yang ada langit dan bumi bertasbih, yakni mengucap tasbih, amanah memuji Allah Azza wa Jalla. Siapakah Allah? Al-Malik, ay al-Malikul Khaliqul Mudabbir, pencipta, pemilik alam, pencipta, pengatur, penyusun jadual. Tak ada orang boleh bantah. Kenapa jadi hujan sini, kenapa tak hujan? Kenapa tempat ini banjir, kenapa tak banjir? Kenapa di sini kemarau, kenapa kering? Tak ada kenapa. Itu Al-Malik, kuasa dia nak beri, nak tukar, nak macam mana, itu kuasa Allah. Kita manusia ni berdoa pada Allah Ta'ala, kita nak minta selamat. Yang kedua, Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Ay Al-Munazzahul Kamil. Al-Munazzah maknanya yang dibersihkan secara sempurna. La ya'tarihi naqsun wala aibun, tidak ada sebarang kekurangan, sebarang aib, tak ada. Ini menunjukkan bahawa sempurnanya Allah Azza wa Jalla itu. Al-Aziz, awan aziz yang maha berkuasa, ay lahul izzah, bagi dialah segala kemuliaan. Itu makna aziz, yang kuat, yang mulia. Wallazi yamnah, dia pula boleh menganugerahkan kemuliaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Tuhan nak suruh orang ni mulia, maka diberi kemuliaan. Kita nak jadi orang mulia, ay yataqarrabu ila Allah, adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, barulah kita dapat menjadi orang yang mulia. Masya Allah.
Yang keempat, Al-Hakim, yang bijaksana. Apa makna bijaksana? Kalau kita kata orang ni dengan penuh hikmah, apa makna al-hikmah? Mana hakim? Ai alladhi yada' al-umur fi nisabiha. Orang yang letak satu benda kena pada tempat, itu dia panggil bijak. Kan? Kita kata pelajar-pelajar cuba susun kawasan ni. Kita pun susun. Kita Al-Quran kita letak atas, rehal letak bawah, sejadah kita lipat tak setempat, selipar letak di luar. Itu dia panggil cerdik. Sama juga ni, kadang-kadang kita ni jadi tak cerdik sebab salah susunan. Itu tak cerdik nama dia. Maka kita panggil Al-Hakim. Oleh kerana hakim ni bijaksana dalam mana? Fi syar'ihi, dalam urusan, dalam syariat perundangannya, di dalam arahannya, dalam larangannya, dalam wahyunya. Allah bagi muqaddimah ayat ini supaya kamu kenal siapa aku. Bila kamu kenal Allah Azza wa Jalla, barulah mari ayat yang kedua. Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kata Tuhan tersalah pilih, patut orang lain jadi nabi ni. Macam orang kafir kata, kenapa ambil orang miskin? Kenapa ambil Ibnu Abi Kabsyah? Dia hina Nabi, dia panggil anak Nabi tu anak angkat kepada Abi Kabsyah. Duk gawala kambing, mak ayah susu, angkat dia tu. Kenapa tak sebut anak Abu Talib, cucu Abdul Muttalib? Kenapa tak sebut? Lah, dia nak hina, dia sebut orang ni. Sama kat kita. Contohnya orang ni ayah dia baik, tapi tok dia masalah, dia kata ni cucu orang tu, dia tak sebut nama ayah. Pasal sebut nama ayah jadi mulia, dia sebut nama datuk dia yang tak baik tu. Ini bermasalah. Ini cara orang nak jatuhkan orang, nak jatuh kredibiliti orang, dia sebut nama-nama yang buruk pada orang tu. Baik, selesai. Kamu kena ada siapa Allah Ta'ala yang sifatnya, yang namanya begini: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, yang bijaksana. Huwallazi, Allahu Akbar. Tengok ayat. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahu Akbar. Sifat Nabi jelas di sini Allah Taala beri sifat dia. Kalau kita tak kenal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita jadi manusia yang pincang, yang tak betul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah, siapa dia? Allah yang mengutuskan seorang dari kalangan orang-orang Arab yang ummiyin. Masya Allah. Ba'atsa fil ummiyin. Apa makna ummiyin? Tengok nota di bawah. Ummiyin yakni orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Kerana kebanyakan orang-orang Arab dalam zaman Nabi berkeadaan demikian. Ada yang menulis, tapi majoritinya orang tak menulis. Allahu Akbar. Maka hasil daripada sifat Allah Ta'ala Al-Malik, yang berkuasa penuh, maka dia telah mengambil tanggungjawab mencipta manusia dan menjaga manusia ini. Dia Allah Ta'ala lam yatrukhum sudah, tidak biarkan mereka begitu hanyutlah. Allah beri kepada dia Rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab. Maka sifat Allah Ta'ala Al-Quddus, At-tanazzuh amma la ma'na lahu, Maha suci Allah Ta'ala, bersih dia daripada perkara yang tak ada faedah. Maka sebagai Al-Aziz yang muqtada Al-Izzah, kemuliaan dan kegagahan dia, maka dia akan bantu Rasul-Rasulnya di dunia dan juga pada hari akhirat. Dan juga Allah Ta'ala syariatkan kepada mereka syariat yang baik, dan telah meletakkan kepada mereka peraturan-peraturan yang boleh menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Itulah Allah. Al-Ummiyin, siapa dia Ummiyun? Siapa? Rasulan minhum,
seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, minhum, daripada mereka. Apa fungsi Nabi? Ada 4 perkara dalam ayat ini yang kita akan bincang secara separa detail. Kalau nak detail benar panjang, tapi kita kata kita ambil bincang separa, maknanya sederhanalah insya-Allah. Al-ummiyun, tanda para jemaah. Ada kata al-ummi, nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Hai, ana sendiri secara peribadi tidak bersetuju dengan terjemahan buta huruf. Sebab kalau kata buta huruf ni orang pandang remeh, orang akan dalam kepala kita orang bodoh. Dia ni buta huruf ni, maknanya tak reti satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak buta huruf, dia tak membaca, tak menulis. Sebab apa? Alladzi la yaqra wa la yaktub, tak membaca dan tak menulis. Maka dinamakan bangsa Arab Quraisy di kawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummatul ummiyin, umat yang tak membaca tak menulis, kerana kebanyakan mereka, majoriti merekanya begitu sifat, tak baca tak menulis. Kenapa timbul soalan, kenapa Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak membaca, yang tak menulis? Kenapa? Tanda pelajar-pelajar. Sebab Allah Ta'ala nak sekat pintu-pintu tohmahan, pintu-pintu syubhat, tuduhan-tuduhan liar, tuduhan jahat. Andainya Nabi baca, macam kita ni kuat study, baca, kaji, kan? Kalau kita cerdik, orang kata, oh bisa dia ni, hebat dia ni, study kuat, research banyak. Tapi kalau orang tak membaca, tak menulis, tidak mengembara pergi sana sini menuntut ilmu, tiba-tiba mengeluarkan satu kata-kata yang pelik, bahasa yang cukup tinggi sastranya, bahasa yang tak mampu orang lain nak cabar, maklumat future masa depan yang tidak dapat dikesan oleh otak orang 1400 tahun dulu. Ini luar biasa. Tentu ada soal. Allah Ta'ala nak tutup kali duduk biasa je tu. Aku tengok dia duduk mengembara sana sini, masuk U2U ni, pelik apa? Kan? Itu dia panggil orang tak gimana cakap hebat. Cerdik. Itu kehebatan Allah Ta'ala anugerahkan. Maka pintu nak tutup tidak ada. Satu, kenapa Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis? Bila malaikat mari tanya, "Iqra." Nabi kata apa? "Ma ana biqari'in." Aku tak baca. Aku tak tahu baca apa. Nak baca apa? Tak pernah baca. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Wa ma kunta tatlu, mu tak pernah baca kitab-kitab, kamu tak pernah menulis dengan tanganmu. Allah Ta'ala sebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kalau orang nak mari nak lawan juga, kita tak suruh baca lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab bukan satu benda spontan. Jadi gitu ya la, wa innamastafa wabtila, itu adalah merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Kalau nak tengok manusia tamadun pada masa itu bukan duduk di Arab Mekah yang kering kontang tak ada apa tu, tetapi as-siyadah wal falsafah wal sultan, kekuatan falsafah, kekuasaan duduk di mana? Pada saat itu duduk di Rom, Parsi, Yunan, Sin dan lain-lain. Tapi tiba-tiba mari orang Arab kering kontang ni, orang duduk balas sama dia, lantik orang sini. Sebab apa? Kata di para ulama sirah, li'annal Arab akhlaq wa ajdarul umam. Arab ni dia ada akhlak seperti akhlak al-karam, muliakan orang, as-syaja'ah, keberanian, as-sidqu, benar. Jadi mereka ini tidak dirusakkan oleh tamadun kebendaan.
dia masih lagi nature, masih lagi dalam suasana tabi'i yang biasa, maka Allah Ta'ala utuskan mereka menjadi lead, kepala, pemimpin dunia pada saat itu kuasa Allah Azza wa Jalla, kita tak boleh. Karena itu para jemaah sekalian, kita tengok hari ini ramai orang yang hebat-hebat, bukan daripada anak bangsawan, anak budak kampung. Dia mari cerita pengalaman dia pergi sekolah berhenti 4 kali. Nak sampai ke sekolah berhenti 4 kali. Kali pertama berhenti, tapak kasut cabut, berhenti ikat. Ikat pula tak jumpa tali, ikat dengan apa ni, dengan akar ke dengan apa ni. Jalan cabut pula, ikat pula. Subhanallah, akhirnya jadi pemimpin yang hebat dalam negara. Itu Allah Ta'ala pilih. Jangan duduk pelik kita. Baik. Rasulan minhum, satu, sifatnya rasul dari kalangan kamu. Ulama kata minhum itu dari kalangan manusia juga. Allah Ta'ala hantar bagi malaikat. Minhum dari kalangan bangsa Arab, bangsa keturunanmu. Ni rumah dia, ni pos darah dia, ni natuk dia, nenek dia, ni kita kata pemimpin kita dari negeri kita, dari kampung kita. Tak sadar bas lah. Pelik apa mu? Apa kijah Nabi? Tanda tuan-tuan. Tulis nombor 1. Yatlu alaihim ayatih. Letak nombor 1. Kijah Nabi SAW yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya. Dia panggil al-maqsad al-awal, objektif yang pertama Tuhan hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dengan at-tilawah, yatlu alaihim, baca. Nabi kita baca kepada mereka, baca Quran. Kenapa dia mula dengan baca? Li'annaha awwalu marahilil ilmi, proses pertama nak dapat ilmu melalui pembacaan. Kita hantar anak kita di prasekolah, di pasti ke apa, mula-mula ustazah ajar baca dulu. Abata sajaha kan, a i u, ada mayat tu. Akhir kali pandai baca sendiri, masya Allah, tabarakallah, boleh baca. Alhamdulillah, bismillah, boleh baca. Itu yang pertama. Karena itu wahyu yang pertama Allah sebutkan Nabi, iqra, bermakna utlu, baca. Utlu ma uhiyaika. Dinamakan Al-Quran itu apa dia? Tilawah, yatlu alaihi haqqa tilawatihi. Dan at-tilawah, bacaan itu adalah merupakan yang pertama. Yatlu, ayat di sini bagaimana ayatullah ataupun ayat Quran. Hijrah Nabi yang pertama mengajar manusia. Kita pun bila kita nak apa ni, pelajar-pelajar kita ni, peringkat yang pertama kita kena ajar dulu. Ni ada orang ni masya Allah tabarakallah overaktif. Pelajar baru mari, nak ajar tafsir, nak suruh tadabbur selalu, kita kata al-marahil. Tahap pendidikan pengajian itu melalui berapa tahap, step. Tahap yang pertama kena huruf. Selepas dia kena huruf, dia boleh membaca. Kalau dalam bahasa sejarah sekolah pengajian dalam Islam, dia panggil kutab. Kutab ni anak-anak di prasekolah, pra pendidikan dia panggil ni. Kalau kita sini tak pasti orang panggil kan. Budak-budak ni, penekat ni kita beri suruh dia ingat dulu, hafal, terjemahan sikit-sikit. Apa tu dia naik sikit, barulah kita beri kepahaman. Naik lagi, kita masuk pada ilmu tadabbur. Itu dia panggil peringkat. Pelajar-pelajar di Mahat Tahfiz, utamakan hafal dulu. Jangan kata kita salah ni tak tadabbur. Tak. Marahil, peringkat pendidikan tu ada peringkat yang tersendiri. Ada peringkat yang tersendiri. Baik. Kita pergi kepada sifat Nabi yang kedua, hijrah dia, al-maqsad al-thani, wa yuzakkihim, iaitu dan membersihkan mereka. Dia panggil tazkiyatun nafs. Tulis pelajar, tazkiyatun nafsi, yakni membersihkan mereka daripada i'tiqad, kepercayaan yang sesat. Jangan. Itu dia panggil at-tazkiyah. At-tazkiyah, yakni tazkiyatul qulub. Inilah menjadi paksi berjaya ke tidak
bahagia ke tidak seorang itu duduk di mana? Duduk di salahul qulub, hati dia baik. Saya ni tak solat pun hati baik, kata tak. Baik dengan manusia, tak baik dengan Allah. Kita nak bila kata safaul qulub, salahul qulub, bila hati itu baik, marti hati yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan menerima segala kesan iman itu dengan melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita dengan Allah secara rahsia, sembunyi, tak lapor kepada Facebook, tak lapor kepada orang. Ni semua benda kita buat maya på Facebook, baca Quran Facebook, gapo kerja kita atas dunia ni buk belaka kan? Jangan. Maka itu rahsia kejayaan kita kena dak tazkiyatun nafs. Inilah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di awal dulu. Ibrahim bila dia mari letak anak dia Ismail di Mekah, dia doa, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Kemudian Ibrahim doa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, bangkitlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan anak cucu Nabi Ismail. Maka tahaqqaqat bi bi'sati Muhammad. Doa Nabi Ibrahim itu terlaksana, realisasi, menjadi kenyataan bila? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka disebut at-tazkiyah ba'dal ilmi, yatlu alaihim wa yuzakkihim. Itu dia panggil tahap yang kedua, kesan daripada ilmu, jiwa jadi baik. Kalau kita belajar ilmu, jiwa tak jadi baik, itu dia panggil ilmu yang tidak bermanfaat. Tanda kata-kata seorang ulama pendidikan yang peringkat antarabangsa dalam dunia ini, nama dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita tak mau pakar profesor tu, John tu, John ni tak payah. Kita ambil Imam Ghazali, pakar pendidikan, jiwa dan akhlak. Ghazali kata apa? Ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita daripada maksiat. Ni kalau kita belajar ilmu banyak, kalau buat balah ya, buat kelentor ke apa, tak sah. Boleh migrapo kak, sesak orang tu, ni sesak. Sedaplah kita bercakap seorang kita, migrapo duduk depan, kamera ada depan, anak murid duduk laik bawah, sedap cakap. Jangan, kita jangan duduk buat besar atas dunia ni. Maka ilmu yang bermanfaat, apa dia? Ilmu bila kita belajar menambahkan ketakutan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu dipanggil ilmu bermanfaat. Tapi kalau setakat belajar ya, ngaji ya, boleh buat balas dengan orang ya, ilmu kita itu belum tentu ilmu bermanfaat. Itu orang ada maklumat, knowledge, ada makrifah, tapi tidak ada al-fahmu dan tidak ada kefahaman yang menenangkan jiwa, tidak ada. Maka di sini dia panggil tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa itu mari daripada ilmu yang kita belajar. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Dalam bahasa Quran dipanggil tazkiyatun nafsi. Ulama-ulama yang awal pun tazkiyatun nafsi. Ulama kemudian dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu panjanglah cerita, dia ambil daripada mana, ambil daripada pakar bulu, ambil daripada ni. Kita kata hak sebenarnya kita pegang daripada istilah Hasan, ilmu tazkiyatun nafsi, sebab Allah Ta'ala sebut dalam ini wa yuzakkihim. Inilah istilah yang elok digunakan. Kalau guna tasawuf boleh juga, tidak jadi masalah, sudah jadi istilah. Kata dia ulama usul, la musyahata fil istilah, tidak ada perbalahan dalam bab istilah. Gunalah apa yang penting kita faham apa yang kita nak maksudkan. Baik, sifat Nabi yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab. Itu yang ketiga. Dan serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran. Tanda. Ini objektif yang ketiga dihantar Nabi, iaitulah ajar kitab. Yaqtadi al-kitabah, ajar menulis. Kan tadi kita sebut ummiyun yu'allimun nasal kitabah. Nabi sendiri tu ummi, tak menulis, tak membaca, tapi dia ajar sahabat dia menulis. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil kehebatan Nabi. Sebab apa?
Sebagaimana kata ahli syair dalam Asy-Syauqiyat, dia kata apa? Akhuka Isa da'a maitan faqama lahu wa anta ahyaita ajyalan minar rimami. Allahu akbar. Akhuka Isa, saudara kamu Nabi Isa alaihissalam, da'a maitan, dia panggil orang mati, mak, faqama lahu, bangun kau itu, ya. Wa anta, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyaita ajyalan minar rimami, kamu telah menghidupkan beberapa generasi manusia ini daripada kereputan. Reput akidah, dengan kedatangan dakwah Nabi, manusia jadi hidup balik. Pasal itulah dikata orang hidup dengan orang mati diibaratkan seperti orang beriman dengan orang kafir. Na'udzubillah. Karena itulah ada riwayat, waruwiya, diriwayatkan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu menjadi fardu kepada setiap orang muslim. Kita kena tuntut ilmu. Zakaran kana unsa, wal kitabatu, menulis itu juga satu juzuk daripada keperluan ilmu kita ni, menulis. Allahu akbar. Di antara menulisnya, Allah Taala perintah dalam surah Al-Baqarah 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila kamu buta, tanda. Jangan kata, saya ni ustaz awak tak percaya. Kata saya bukan tak percaya ke ustaz, bukan tak percaya ke apa imam, tapi Allah suruh. Bila kita buta, tulis. Jangan hidup main, tak percaya saya, bukan tak percaya. Nak hidupkan ilmu yang telah diajar oleh Allah, iaitu al-kitabah, menulis setiap hutang piutang, perjanjian kita tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, tulis dengan adil, jangan tulis yang belok-belok. Allahu akbar. Masya Allah. Kata di ulama syair, ya talibi ilman nabi Muhammadin ma antumu wa siwakumu bisawai famidadu ma tajri bihi aqlamukum azka wa afdalu min damis syuhada'i. Hei orang yang nak menuntut mencari ilmu yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa? Ilmu Quran dengan ilmu sunnah. Kamu dengan orang lain tak sama. Oh, dia ni hebat, falsafah tu falsafah ni, kitanya Quran tu Quran, hadis ni kita lebih hebat. Jangan bimbang, tak usah duk takut. Dakwah yang ditulis dengan pen kamu itu untuk menyebarkan ilmu Alkitab dan Sunnah lebih baik daripada darah para syuhada. Syuhada dia mati. Kita ini menghidupkan orang yang hatinya mati. Allahu akbar. Maka Islam ini, Alkitab di situ dengan makna Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada mereka menulis dan ajar kepada kita kitab, yakni Al-Quran. Para sahabat dia tulis Quran, mereka baca dan amalkan. Objektif yang keempat, tanda para pelajar, wal hikmah. Nabi kita wa yu'allimul hikmah. Kata di ulama salaf, al-hikmah dengan mana as-sunnah. Tanda itu. Al-kitab yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-kitab mana Quran, al-hikmah dengan mana as-sunnah. Dan ada juga yang mengatakan al-hikmah itu dengan mana kebijaksanaan. Bijaksana itu dengan mana setiap benda yang kita cakap bil basirah, dengan pandangan mata yang iktibar, dengan hati yang bersih, tidak kata bercakap satu kali saja. Allah Ta'ala sebut wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ini dia panggil intiqal minas salah ilal aslah. Mula-mula Nabi baca, kemudian bersih jiwa, kemudian belajar ilmu kitab dengan sunnah. Tak boleh kalau kita. Allahu akbar. Wa mimma zahar, dikata al-hikmah al-kitab di sini dengan mana menulis, membaca, memahami. Hikmah iaitulah kita baca dengan pandangan mata hati yang celek. Kita ni kalau baca saja Quran tak faham, tidak memberi kesan yang besar, kan? Maka inilah dia panggil al-maqasidul arba'ah, 4 objektif lil bi'sati. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah.
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kesesatan yang nyata. Betul, jelas sekali. Belum Nabi kita mari sesak bawa tu kan. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan limpah kurnianya yang merupakan sebesar-besar nikmat dan sebesar-besar rahmat yang diberikannya kepada bangsa Arab secara khusus dan bangsa-bangsa lain secara umum, sehingga mereka menjadi umat Islam dan mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka sudah sewajarnya lah, sewajibnya mereka bersyukur akan nikmat dan rahmatnya itu. Sepatutnya begitulah. Patutnya manusia ni bersyukur. Tapi apa boleh buat? Tak syukur mana kita ni? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang lain dari mereka. Siapa dia orang lain itu? Orang lain daripada Arab, lain daripada orang Mekah, yang masih belum datang lagi, mana umat yang akan mari kemudian. Macam kita ni tak ada lagi masa tu. Wa akharin, dan tetap akan datang menghubungi mereka. Dan ingatlah Allah jualah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Alhamdulillah. Tanda pelajar-pelajar, nas di sini menunjukkan bahawa Nabi kita diutuskan bukan kepada orang Arab saja, wa akharin, kepada bangsa lain. Nabi kita diutuskan kepada orang yang putih, orang hitam, orang kelabu, orang ajam dan tidak ajam. Maka ataupun diutuskan kepada kumpulan yang akan datang lepas pada ni. Siapa dia? Kita ni lah. Kan satu hari Nabi kita duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi kata, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku suka benar kalau boleh tengok saudara-saudara kita. Sahabat Nabi kata, alasna ikhwanuka, bukankah kami semua saudara? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, saudara aku itu orang yang belum mari, tapi dia beriman. Kita ni termasuk dalam saudara yang kita akan jumpa Nabi insya-Allah di akhirat. Kita akan dapat minum daripada kolam Nabi kalau kita tidak melakukan perkara-perkara bid'ah dan mungkar yang menghalang kita daripada sampai ke kolam insya-Allah. Maka Nabi kata, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun itu kurun aku, kemudian selepas tu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Imran bin Husain, ada juga hadis riwayat kata, masalul ummati masalul matar, umat aku ni macam hujan, la yudra awaluhu khairun am akhiru. Kita tahu hujan tu hak titik mula-mula tu baik ke yang menyuburkan atau yang akhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Apa maksud dia? Maksudnya Islam itu semuanya baik. Islam itu semua baik. Orang Islam yang terawal, Islam sampai kiamat, baik belaka, bermanfaat belaka. Tapi kita tak nak banding kata, kita ni lebih baik pada sahabat. Tak mungkin. Sebab Nabi kata khairul quruni qarni, orang yang terbaik orang hidup zaman Nabi sallallahu. Kemudian kurun yang pertama, kurun yang kedua, 3 kurun, itu dia panggil al-qurunul mufaddalah. Dari sudut zaman, dari sudut masa, dari sudut kehebatan, kita tak boleh nak challenge dah para sahabat. Tapi dari sudut membawa kebaikan, maknanya orang dulu bawa baik, umat Islam yang kemudian juga membawa kebaikan. Tidak kata kita ni tak ada dah, orang panggil kemaca-kemaca, tak ada. Maka wa akhari di sini para ulama kata orang yang mari kemudian, orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas pada zaman dia, ataupun orang akhirin, bangsa lain daripada Arab di zaman Nabi, macam Furs, orang Farsi, orang Rom, itu dia panggil al-akhirin. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan bukan orang Arab Mekah ya, semua manusia atas dunia. Kalau kita tengok lain daripada Arab yang hebat-hebat. Tanda pelajar-pelajar, al-a'immatus sittah, imam-imam pengumpul hadis yang 6, Bukhari, Muslim. Bukhari ambil mana? Imam Bukhari ambil daripada negara Bukhara. Ini Bukhari ni.
Muslim, Ibnu Hajar Al-Qushairi juga di sebelah sana. Abu Daud mari daripada Sijistan, As-Sijistani. An-Nasai sama juga. Tak ada Arab. Semua itu mari daripada mana? Mari daripada orang Ajam. Lain daripada wa akhari, lain pada Arab. Masya-Allah. Imam-imam yang nuhah. Siapa dia kita panggil? Ibnu Junni, Sibawayh, Khalil. Kebanyakannya ulama besar bahasa ni bukan Arab. Apa tu tak pelik lagi ni? Kalau orang pandai nahwu, masa anak belajar di Madinah dulu, ada seorang doktor, kalau tanya pelajar Madinah dia kenal belakang. Nama dia Dr. V. Abdul Rahim. V dia tulis ke Arab, Fa Abdul Rahim. India. Tapi hari ni pun di India lagi. Tapi dia jadi mahaguru bahasa di pusat bahasa di Universiti Islam Madinah. Nak kata apa India? Tidak Arab. Adapun a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4, Syafi'i, Piau, Arab. Imam Ahmad, Arab. Imam Malik memang orang Arab, orang Madinah. Katanya Imam Abu Hanifah min Faris. Itu maknanya campur. Tapi Imam Sittah, Allahu Akbar. Tuhan kata apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat Allah, limpah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya punya limpah kurnia yang besar. Tuhan beri limpah kurnia dia kepada siapa nak. Orang Arab, orang Ajam, orang putih, orang hitam, tidak ada kira-kira. Yang pentingnya Allah Ta'ala pilih manusia yang baik, yang hatinya baik, maka itulah manusia yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya yang baik, insya-Allah. Ia melayakkan kita atas dunia jadi orang soleh, di akhirat esok menjadi orang yang layak ke syurga, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang kelima dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.